Ulama bahas, Nabi kata hari pertama seperti setahun tu simbolik ke memang hakikat? Kata para ulama, hakikat. Hari pertama Dajjal muncul, terbit matahari di Asfahan atau di Khurasan. Di Asfahan atau di Khurasan, bila dia keluar pagi itu, dia kumpul pengikut dia 70,000, dia ijtihad, aku Tuhan. Semua 70,000 Yahudi pengikut kanan tadi akan mengaku, kamu Tuhan kami. Itu ada Dajjal. Hari dia mengaku tu, nak habis hari pertama itu panjangnya seperti 24 jam kali dengan 365. Kali ingat sekarang siapa ada set 24 jam kali 365, dapat berapa ribu jam hari pertama Dajjal keluar? Lebih kurang 8,000. Ini tak ada kos matematik, tak ada. Semua pendidikan seni ke apa? 8,760. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik dengar siap-siap, daripada hari Dajjal keluar baru tahu. Angka itu bukanlah angka yang Nabi nak sebut untuk bagi tahu kata panjang dah. Angka tu Nabi nak bagi tahu itulah realitinya, iaitu hari pertama pagi Dajjal keluar itu, kalau kita hari ni nak habis hari 24 jam, hari pertama Dajjal keluar tu 8,760. Apa bukti dia bahawa perkataan Nabi itu hakikat? Buktinya ialah bila Nabi sebut hari keempat, barulah masa akan kembali seperti hari-hari biasa kalian, Nabi kata. Bukti yang kedua, sahabat tanya, ya Rasulullah, apabila hari pertama Dajjal keluar tu panjang, adakah cukup kami solat 5 waktu? Nabi jawab apa? Tidak, tak cukup. Maksudnya hari pertama Dajjal keluar yang panjang setahun tu bukan 24 jam, takkan tetapi adalah 8,700 jam lebih itu. Dan kita mesti semayang sebanyak bilangan solat yang kita lakukan selama setahun. Semua ulama urai begitu. Macam mana Ustaz? Tengok jam. Dia suasana macam tu, dia boleh jadi macam ni. Pagi tu dia jadi lama. Suasana pukul 6 tu dia jadi lama. Kita tengok jam kan, pukul 6, pukul 7, pukul 8 dia gelap ni. Pukul 9 pagi gelap ni. 10, 11, 12, 1, 2. Nak kena mayang zuhur tak? Bila tengok jam pukul 2 nak kena mayang zuhur tak? Semayang walaupun masih gelap. Jam berjalan. Saya dengar daripada beberapa ulama hadis, semua hurai begitu, termasuk Syekh Fahmi Zamzam dan Dr. Umar Abdul Kafi. Bila kita tengok jam 3, 4 petang, gelap ni, gelap pagi 5 petang, nak kena mayang asar tak? Semayang. Nabi dah jawab benda tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apabila masa Dajjal keluar hari pertama itu jadi setahun, apakah cukup kami solat 5 waktu? Nabi kata, la, uqduru laha qadra. Kalian mesti buat anggaran tiap-tiap waktu tu. Zaman sahabat mereka tak ada jam, mereka semayang ikut tengok kepada suasana, cuaca dan sebagainya, matahari, banyaklah macam-macam lah. Panjang, yang tu uraian dia panjang. Jadi itulah 40 hari Dajjal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hari pertama setahun, jadi 360 hari. Hari kedua sebulan, 30 hari. Hari ketiga seminggu. Hari keempat sama macam hari biasa. Maksudnya 360 campur 30 campur 7 campur 37. Berapa? Lebih kurang 400. Semua otak kanan. 360
439 juga, lebih kurang 439 hari. Dajjal dengan kelajuan anginnya, dia akan melata di seluruh muka bumi Allah ini dengan bala tenteranya selama lebih kurang 440 hari. Kata Nabi, ketika dia keluar, tidak ada sepotong roti pun, dan ketika mana Dajjal keluar, tidak akan ada setitis air pun untuk diminum. Di benua mana? Di Asia Barat ataupun di Afrika saja? Jawapannya di seluruh muka bumi Allah. Besar tak fitnah dia? Besar. Ada tak orang boleh dapat ayam? Jawapannya ada. Apakah bayarannya? Bayarannya ialah, wahai Dajjal, kau Tuhan kami. Okay, ambil. Ini bayaran akidah kamu. Ambil. Sekali lagi sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, orang beriman makan apa? Hak ni pun ramai orang tak ada jawapannya. Yang ni satu lagi keajaiban hidup yang akan dilalui oleh saya dan kita semua seandainya kita berada pada zaman itu, iaitulah Nabi jawab. Nabi jawab apa? Ingat Nabi jawab ayat Zam-Zam dengan buah kurma. Kita mungkin mengharapkan Nabi jawab Zam-Zam dengan buah kurma. Nabi kata makanan orang beriman sepanjang Dajjal keluar ketika itu ialah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Masuk akal? Zikir kenyang. Tak boleh lebih. Nak bagi faham mudah macam mana? Dulu kita puasa Ramadan tahun lepas, ada yang tinggal 4 hari, ada kesan-kesan dia qada kan, tinggal qada. Tahun lepas kita puasa Ramadan, seminggu pertama letih lah, letih lah. Masuk hari ke-15, 18 letih lah. Biasa lah, dia biasa lah. Jadi macam tak berapa lapar lah. Apatah lagi orang-orang yang berpuasa sepanjang tahun. Contohnya setiap Isnin Khamis dia puasa. Kita benda ni kita tak pernah buat. Sebab tu kita bila puasa Ramadan macam berjuang, berjihad fisabilillah 1000 km. Dia naik motor gitu, teruk dia ni. Dia kata puasa Ramadan, awak ingat aku ke dia? Nampak teruk ni. Sebab kita tak pernah puasa sepanjang tahun. Siapa pernah jumpa makcik-makcik, tok wan tu yang berpuasa 3 bulan berturut-turut? Pernah lah. Bukannya 90 hari tak makan apa. Maksudnya buka lah, maghrib buka, esok pula Rejab, Syaban, Ramadan. Zaman lah kurang dah. Zaman dulu banyak. Jiran saya ada seorang, dulu senang jumpa makcik, tok wan ni, dia akan puasa Rejab, Syaban, Ramadan 3 bulan 90 hari sepanjang selama dia hidup ni. Ada seorang makcik, jiran saya tu pakcik, dia dah puasa umur sampai 70 lebih. Sampailah tahun dia meninggal tu pun masih lagi hidup puasa 3 bulan. Ada seorang tok saya jumpa puasa 3 bulan, berbelah tahun dah. Rejab masuk hari pertama, habis 30 Ramadan nanti. Lepas tu Syawal baru makan. Hari pertama Syawal, raya kedua start puasa 6 balik. Saya tengok tok ni 60 lebih, suami dia 70 lebih. Saya kata macam tak letih ke? Dia kata, ustaz, bila puasa tiap-tiap tahun ni 3 bulan, sepanjang 3 bulan ni puasa dengan tak puasa sama, dia kata. Nampak tak? Dia kata puasa atau tak puasa, ustaz, sama saja, tak rasa macam biasa. Orang yang telah membiasakan diri dia untuk tidak makan, dia boleh buat.
dia boleh buat. Andainya saya dan siswa-siswi sekalian, muslimin muslimat, andai kita hidup bersama pada zaman itu, kita nak kena tempuh suasana ataupun tempoh pelik dan luar biasa ni. Ini dipanggil tempoh luar biasa, iaitu kita tidak akan makan dan kita tidak akan minum selama 440 hari. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami orang Islam waktu itu makan apa? Nabi sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Soalan pertama mai kat kotak pemikiran kita ialah, kenyang ke? Nabi jawab, Nabi kata, kesemua zikir itu akan membuatkan perut mereka kenyang. La ilaha illallah, pagi kita sebut pagi, la ilaha illallah, berasa macam ada makanan dalam ni. Kenyang itu bukan kenyang maknawi, tetapi ia kenyang hakiki. Pagi sampai tengah hari, pukul 2, pukul 3 basah balik. Sebutan zikir pada pagi tadi bukanlah terus kenyang sampai selama dajjal keluar, tidak. Pukul 2, pukul 3 basah balik, kita pun subhanallah, seolah-olah ada makanan dalam ni, secara hakikat, bukan secara maknawi, tidak. Kerana nas hadis itu Nabi sebut, wa yujra dzalika alaihim majrat ta'am, zikir-zikir itu akan berperanan mengenyangkan seperti mana makanan itu mengenyangkan mereka. Hak ni yang luar biasa ni. Kita agak-agaklah cara kita malam ni, iman kita boleh pergi takat tu lah, pakat-pakat muhasabah lah. Senang cerita saya nak sebut, kalau kita berasa benda tu jauh, kalau dajjal mai esok, jauhlah kita. Kalau malam ni pakat berasa jauh, ustaz nak zikir kenyang ustaz, jauhnya rasa. Duk semayang 30 tahun pun tak berasa khusyuk lagi. Tadi semayang isyak pun tak berasa khusyuk lagi. Duk baca Quran tak pernah nak rasa khusyuk lagi ustaz. Macam mana nak zikir bagi kenyang? Maksudnya kalau dajjal keluar, sungguh kita takkan tahan dengan kelaparan itu. Majoriti ikut dajjal kan kekal dengan iman? Majoriti akan ikut dajjal. Tuan-tuan bayang, manusia akan ikut dajjal ni, kata Nabi, seperti mana lebah yang bila dia terbang berpuluh ribu tu, dia ikut ketua dia sekok. Nabi buat perumpamaan macam tu. Seperti itulah kalian akan melihat manusia yang akan ikut di belakang dajjal dengan begitu ramai.